Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abad ke-21, abad di mana menyaksikan tamadun manusia yang paling pesat, paling maju dan paling canggih. Sepanjang abad ke-21 sehingga ke hari ini, teknologi semakin berkembang pesat dari masa ke masa. Tahun yang diimpikan di mana teknologi semakin mencapai perkembangan yang cukup pesat dalam tamadun manusia. Namun tanpa disangka-sangka, tahun 2020 merupakan titik paling hitam dalam sejarah peradaban manusia abad ke-21. Tahun 2020 menyaksikan menularnya satu virus yang diberi nama sebagai COVID-19 yang berasal daripada tanah besar China. Virus ini telah menular ke seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita ini. Awalnya, pada gelombang pertama penularan wabak ini di negara kita yang dibawa oleh pelancong daripada China, ia tidak seberapa teruk. Namun, gelombang kedua penularan merupakan gelombang yang telah mengubah segala-galanya, telah mengubah gaya hidup masyarakat Malaysia 360 darjah. Namun seteruk manakah ekonomi negara kita dijejaskan oleh pandemik ini? Selain daripada itu, COVID-19 juga memberi kesan yang besar terhadap ekonomi negara kita. Di antara tindakan langsung yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia ketika berhadapan dengan COVID-19 ini ialah melaksanakan PKP. Melalui pendekatan ini, kesan kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat Malaysia mampu dikurangkan disebabkan oleh keterhadian pergerakan yang sama ada melibatkan pergerakan individu atau sektor ekonomi dan perniagaan. Walau bagaimanapun, pendekatan PKP ini juga telah memberi kesan terhadap aktiviti ekonomi negara disebabkan melalui PKP ini telah menghadkan pergerakan individu, sektor ekonomi dan perniagaan untuk menjalankan pekerjaan. Kesannya, perkara ini akan menyebabkan pendapatan dan perbelanjaan mereka akan terjejas. Terusnya, dari segi politik pula. Politik di Malaysia pula berada dalam keadaan fasa yang tidak stabil. Ianya bermula apabila ada beberapa pihak daripada Pakatan Harapan bertindak keluar dan membentuk gabungan baru dan membentuk kerajaan. Iaitu Perikatan Nasional hanya mempunyai majoriti 2 undi sahaja berbanding pihak pembangkang, dan situasi ini memang menyebabkan keadaan yang tidak stabil. Kerajaan boleh sahaja bertukar jika ada pihak ataupun komponen dalam kerajaan sekarang yang berpaling tadah. Ketidakstabilan politik ini datang bersama dengan ketidaktentuan ekonomi yang melanda. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu rakyat yang terkesan terhadap COVID-19 pada 2020, tahun yang amat duka cita bagi rakyat Malaysia, di mana kita telah dilanda satu wabak iaitu COVID-19 yang berasal daripada negara China dikatakan. Apa yang menyebabkan COVID-19 memberi kesan terhadap rakyat? Rakyat kita tak dapat keluar untuk pergi ke mana-mana kerana PKP. Jadi dekat situ rakyat tidak bebas untuk melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan juga mereka hanya terdedah pada alam maya. Hanya bersosial di alam maya, yang di mana kita tidak dapat mengenali bagaimana cara seseorang tu yang sebenar-benarnya. Kerana kita dapat menerima, kita dapat mengenal seseorang itu melalui berhadapan. Jadi kat situ terputusnya satu hubungan yang mana hubungan itu adalah yang terbaik bagi kita rakyat Malaysia, iaitu dengan berjumpa. Sedangkan Rasulullah sendiri cakap berziarah, menziarahi, diziarah adalah satu cara untuk mengeratkan silaturahim antara kita. Jadi apabila negara kita dilanda wabak, amat berat bagi kita untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Amat berat bagi kita untuk mengeratkan silaturahim antara kita. Okey, baik. Bagi pendapat saya tentang kelangsungan hidup selepas COVID-19 ni ialah kita perlulah menjalani kehidupan kita seperti biasa untuk kita mendapatkan income kita balik, untuk mendapatkan pendapatan kita balik, untuk membayar balik kita punya hutang-hutang yang tertonggak ataupun kerja-kerja kita yang tertonggak. Jadi
kat sini apabila kalau ada yang terdesak, kita boleh juga buat pinjaman bank untuk kita mudahkan, untuk kita senanglah untuk bayar kita punya hutang-hutang yang tertonggak, ataupun tak boleh, kalau cara lain juga kita boleh buat apa ni, buat pertolongan daripada aspek SKPK, iaitu agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Yes. Jadi kat situ kita dapat juga untuk meringankan kita punya beban dalam pembayaran hutang. Okey, saya akan menyimpulkan dah berdasarkan apa yang diorang terangkan tadi. Bagi saya, kalau daripada sumber pendapatan ni, banyaklah jenis dia. Antaranya yang saya tahulah kan, sampai sekarang lah semua pendapatan tu. Sekarang ni tahu kan, TikTok Shop, Shopee tu kan, aplikasi-aplikasi yang boleh kita jual beli dalam tu. Tu kan lagi memudahkan kan. Tu semuanya start daripada COVID lah. Banyak orang daripada situ boleh berjaya. Lepas tu politik pula. Yelah, sebab time COVID kan tak teruruskan politik kan. Sebab duduk dalam rumah, ada benda yang banyak lah tak boleh buat tersekat. Jadi bila dah habis COVID ni, ada benda yang kita boleh buat balik lah. Yang dah berhenti tu boleh sambung balik. Betul tak? Jadi mungkin itu sahaja pembentangan daripada kami berkenaan dengan tajuk pasca COVID-19. Mudah-mudahan setiap apa yang kami sampaikan ini sampai kepada pensyarah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang buruk datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pensyarah kami sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.